Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kami akan menerangkan satu penghasilan produk iaitu infografik berkaitan dengan reka bentuk pengajaran yang kami pilih iaitu model Azure dengan mengaplikasikan dalam bidang masing-masing iaitu bidang kami pendidikan Islam dan bertajuk Mari Berziarah dengan Berhikmah. Jadi sebelum kami memulakan pembentangan kami akan memperkenalkan para pembentang iaitu bermula daripada saya Muhammad Haris Haikal bin Cik Basri. Sudah Saya Muhammad Syahidham bin Razali. Dan saya Muhammad Ali bin Said. Di tanpa buang masa, kita akan terus kepada pembentangan reka bentuk pengajaran model Azure. Sebelum kita masuk kepada pembentangan, untuk pengetahuan semua, di bawah ini terdapat satu butang untuk kita apabila ditekan akan mengeluarkan lagu, dan kemudian di sebelahnya adalah butang info yang mengandungi info-info ahli kumpulan kami. Baik, tanpa buang masa, kita terus kepada model Azure yang pertama, yakni adalah learner. Yang pertama ialah DSKP. DSKP ini ialah tempat yang kami rujuk untuk merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kami. Seterusnya, kita pergi kepada latar belakang murid. Baik, dalam kelas kami terdiri daripada 25 orang, 10 lelaki dan 15 orang perempuan. Kepelbagaian kebolehan, 21 murid kami normal, manakala ada 4 orang murid yang mempunyai masalah pembelajaran. Gaya pembelajaran murid kami ialah 18 melalui visual, 3 auditory dan 4 kinestetik. Di dalam kelas kami, kesemua murid mempunyai kemahiran literasi digital yang sangat baik. Seterusnya, kita pergi kepada kepelbagaian murid. Di dalam kelas kami, terdapat 18 orang Melayu, 3 orang Cina dan 4 orang India. Seterusnya kita pergi kepada ciri khas murid. Ciri khas murid. Dalam kelas kami, seperti tadi saya beritahu, ada 4 murid yang mempunyai masalah pembelajaran. Dan dari segi masalah emosi, masalah fizikal dan masalah sosial, murid-murid tahun 6 syukur tidak mempunyai masalah emosi dan fizikal, namun terdapat isu sosial dalam seorang murid di mana personaliti yang sangat pemalu untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rakan yang lain. Seterusnya kita pergi kepada state objektif. Objektif pembelajaran. Apa yang murid akan dapat pada akhir pembelajaran ialah yang pertama, menyatakan pengertian ziarah. Kedua, menjelaskan hukum adab berziarah dan berdasarkan dalil-dalil nakli. Dan yang ketiga, akhir sekali, mengaplikasikan adab berziarah dalam kehidupan seharian. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudara Haris untuk penerangan selanjutnya. baiklah, seterusnya kita akan ke aspek yang ketiga daripada Azure iaitu S yang kedua, Select Materials, Media and Methods iaitu bahan, media dan juga kaedah. Melalui pemilihan kami kaedah PDP iaitu perbincangan antara guru dengan murid dan interaktif. Seperti mana yang boleh dilihat dalam infografi ini. Dan seterusnya pemilihan media iaitu video untuk set induksi, word wall untuk isi tempat kosong, quizzes dan juga VR dan juga lembaran kerja bercetak. Ini akan diterangkan dalam aspek yang seterusnya. Dan seterusnya pemilihan strategi dalam PDP iaitu soalan berperingkat dan juga aktiviti berkumpulan, pembelajaran kooperatif dan refleksi ringkas. Kami menggunakan dalam infografi ini iaitu aspek window ataupun bahan window yang kami gunakan sebagai bahan interaktif dalam infografi ini. Dan seterusnya bahan sumber yang kami memilih sama juga kaedah pembuatan infografi yang menggunakan window. Bahan sumber seperti DSKP, modul, video, aplikasi dan juga dalil. Dan seterusnya, kita bergerak ke
Aspek yang keempat iaitu utilize media and materials, iaitu memanfaatkan media dan bahan. Jadi di sinilah kami mencipta RPH dalam model ini. Kita mulakan dengan set induksi, iaitu video dimainkan dalam YouTube dan kami meletakkan link dalam gambar tersebut untuk terus ke halaman kami inginkan. Dan seterusnya, langkah pertama iaitu jom teroka. Ini merupakan satu kaedah yang kami menggunakan virtual reality iaitu VR untuk memastikan pemahaman terhadap pelajar semakin mendalam. Baiklah, ini adalah VR yang kami ciptakan bersama mempunyai guide tour iaitu pembimbing dalam pameran ini. Jadi dengan pembentangan menarik seperti ini akan memberi perhatian kepada murid-murid untuk lebih minat belajar. Baiklah, seterusnya untuk langkah kedua iaitu sesi kuis. Maafkan saya, itu adalah lagu yang berada dalam VR sebentar tadi. Dan seterusnya untuk langkah kedua iaitu sesi kuis, kami menggunakan aplikasi butang untuk menyambung pautan ke kuisis ataupun aktiviti kuis tersebut. Baiklah, seterusnya untuk langkah ketiga iaitu latih tubi, kami menggunakan lembaran kerja untuk pemahaman dan iaitu edaran worksheet untuk latihan bertulis seperti gambar berikut. Kami menggunakan elemen untuk full screen ataupun paparan penuh yang berada dalam gambar ini. Baiklah, yang terakhir iaitu penutup sosial, kami menggunakan window juga dan meletakkan gambar untuk ke full screen ataupun paparan penuh. Itu pemanfaatan media dalam model Azure untuk projek ataupun produk kami. Dan seterusnya, saya akan serahkan pembentangan kepada saudara Syahi Ilham. Silakan. Baik, terima kasih diucapkan. Yang seterusnya adalah require learner participation ataupun memerlukan pelibatan murid. Pertama sekali aktiviti. Aktiviti membenarkan murid mempraktikkan pengetahuan yang diperolehi dan juga kemahiran. Yang pertama, kami suruh mereka meneka mesej dan juga tajuk pelajaran daripada tayangan video. Kedua, meneroka suasana berziarah menggunakan VR sambil catat isi penting yang diperoleh. Dekat sini kita dapat lihat bahawa murid-murid akan teruja bila tengok VR secara reality. Dan seterusnya, yang ketiga adalah murid bertanya soalan dan berkongsi pengalaman ziarah bersama rakan lain dalam kelas. Keempat, murid menjawab lembaran kerja individu bagi menguji kekuatan kefahaman tentang hukum dan adab berziarah. Yang kelima, murid bincang jawapan dalam kumpulan kecil, bandingkan dapatan dan berikan komen terhadap hasil rakan sekerja. Dan yang keenam, murid bentangkan kesimpulan adab berziarah yang dipelajari sebagai pengukuhan pembelajaran. Dan seterusnya adalah dari segi lembaran kerja. Lembaran inilah yang kami akan berikan kepada murid untuk kita uji dan menilai sejauh mana kefahaman mereka dalam tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan seterusnya, akhir sekali adalah evaluate and revise, iaitu penilaian dan pengubahsuaian. Yang pertama, dari segi refleksi. Murid berkongsi pengalaman berziarah sama ada ke rumah jiran ataupun menziarahi saudara sendiri. Dan dari situlah guru akan menilai tahap kefahaman mereka melalui perkongsian lisan. Sama ada murid itu mengamalkan atau tidak, sama ada hukum itu difahami dan diaplikasi ataupun tidak. Dan seterusnya adalah pencapaian murid. Pencapaian murid merupakan aspek yang paling penting kerana melalui skor kuis, ketepatan jawapan kerja,
dan tugasan ED puzzle menyebabkan guru boleh menilai adakah budak ini faham ataupun tidak. Dan hasil daripada pencapaian tersebut, murid lemah akan diberi bimbingan, manakala selebihnya akan diberi tugasan lanjutan seperti membuat poster adab ziarah. Dan yang terakhir adalah penutup, iaitu kesimpulanlah. Sebagai guru merumuskan isi pelajaran dengan menekankan adab berziarah dalam membentuk masyarakat yang penyayang. Dan guru juga memberi motivasi kepada murid-murid untuk mengamalkan adab-adab tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Begitulah Moral Assure dalam PDP yang merupakan satu panduan yang sistematik dalam membantu guru merancang, melaksana pembelajaran yang lebih berkesan dengan mengambil kira analisis belajar, pemilihan media dan juga strategi pengajaran supaya objektif pembelajaran yang dihasilkan dapat dicapai dengan sepenuhnya. Oleh itu, sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.